Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ini saya nak share tentang pengalaman seram yang di-send ke email saya, dan pengalaman seram ni adalah daripada Muhammad Amirul Ashraf. Bukan Siti Ashraf tau, tapi Muhammad Amirul Ashraf. Terima kasih sebab dah send ke email saya, dan saya harap apa yang saya sampaikan ni tak bercanggahlah dengan apa yang dia cuba sampaikan. Jadi untuk korang yang nak sendkan cerita seram ataupun pengalaman seram korang bolehlah send ke email saya ataupun pergi DM saya dekat IG. Sebab dekat sana nanti saya akan writing baliklah, rewrite balik apa yang korang cuba sampaikan macam tu. Okey, apa yang bestnya daripada Muhammad Amirul Ashraf ni, dia send dekat saya satu karangan yang cukup menarik. Dia punya storyline tu memang tersusun cantik je, memang A++ lah. Dan yang paling bestnya dekat bawah sekali tu, ending dia tu, dia ada tulis The End. Jadi untuk anda semua yang nak send email dekat saya dan buat karangan macam dia buat ni, korang kena tulis The End. Tiba kan? Okey, dah sedia? Jom kita dengar sama-sama pengalaman yang dia cuba sampaikan. Okey, katanya dia nak bercerita ataupun nak berkongsi pengalaman seram yang berlaku pada diri dia dengan dua orang lagi kawan dia yang time tu bekerja dalam bidang elektrik sebagai kontraktor TNB. Katanya time tu dia bekerja dekat bahagian selenggaraan lampu jalan dekat Baling, Kedah. Jadi kita gelarkan dia sebagai Amirul. Dia ni merupakan team leader dalam dia punya geng tu lah, dia punya team lah. Dan dua orang lagi kawan dia, salah seorang tu bekerja sebagai driver skylift yang katanya namanya Sam, dan yang seorang lagi pula bekerja sebagai helper yang namanya Syamil. Katanya macam biasa dia orang akan pergi buat penyelenggaraan lampu jalan yang dah direport oleh pengguna jalan raya ataupun pengguna yang mungkin area-area situlah. So dia orang pergi buat penyelenggaraan tu dekat Baling, Kedah. Waktu dia orang bekerja pula adalah lebih kurang pukul 8 pagi sehingga pukul 12 malam. Katanya kalau tak ada report banyak hari tu, bolehlah balik sebelum pukul 12. Tapi kalau banyak report, banyak kerosakan lampu yang dia kena pergi baiki, so dia terpaksalah overtime macam tu kan sampai pukul 1 pagi. Jadi Amirul ni dia menetap dekat Sungai Petani, Kedah. Syamil tu pula dia tinggal dekat Baling. Katanya tempat tinggal Syamil tu dekat je dengan store tempat dia orang bekerja. Dan Sam pula yang seorang lagi yang bawa skylift tadi, dia menetap dekat Kulim, Kedah. Jadi katanya untuk Amirul dengan Sam ni dia orang akan berulang-alik lah, sebab rumah dia orang kan macam jauh sikit. Katanya kerja macam dia tu tak ada cuti, hari-hari kena kerja. So macam dia orang terpaksalah hadap je semua tu. Katanya dengan kerenah majikan lagi, dengan kerenah TNB lagi. Tapi itulah kerja kan, memang semuanya macam gitu. Jarak rumah dia daripada Sungai Petani tadi ke Baling tu lebih kurang 45 minit. Dan daripada rumah Sam tu pula yang ada dekat Kulim tu nak sampai ke Baling lebih kurang 30 minit. Dan Syamil pula dia memang orang situ, jarak rumah dia ke store tempat dia orang bekerja tu lebih kurang 10 minit. Sepanjang dia bekerja tu, macam-macam kerenah yang dia kena hadap. Kerenah perangai manusia ni dan kerenah benda-benda mistik. Jadi memang kalau dia terima laporan kat mana ada lampu-lampu jalan yang rosak, dekat situlah dia orang kena pergi. Macam kena baiki juga macam mana pun, sebab dah dapat laporan kan. So tak kisahlah benda tu ada dekat mana, dekat hutan ke, dia orang terpaksa masuk, dekat seredah, dekat tepi-tepi kubur ke, memang terpaksa kan. Jadi ceritanya bermula lebih kurang 2 tahun lepas. Sebenarnya boleh je kalau dia nak siapkan benda tu awal, tapi sebab dia orang sendiri pun terpaksa ronda satu Baling, satu kota Baling, Kedah tu, jadi macam benda tu sendiri ambil masa lah kan. Dah jam 3 petang tadi dia orang dah settle, dia pun cakap dengan kawan-kawan dia lah, dah kita boleh balik ke store lah.
bolehlah nak makan-makan, rehat dulu. Nanti lepas maghrib nanti baru kita sambung balik lah, macam tu. Dia pun double check lah kan dekat handphone yang company dia bagi tadi, dan dia cakap insyaAllah setakat ni tak ada lagi report-report baru yang masuk, dan mungkin kita boleh rehat lama lah sikit. Sampai je dekat store tadi, dia orang buat hal masing-masing lah, rehat, makan-makan, main telefon kan. Dan Amirul ni pula, dia terus je tertidur sebab katanya dia rasa badan dia macam penat sangat. Yelah, nak kena naik turun skylift tu kan, lepas buat kerja semua kan. Dalam pukul 7 lebih macam tu dia terbangun, dan dia terdengar azan maghrib time tu. So dia pun bangunlah daripada tempat tidur dia tu dan pergi tengok kawan dia yang 2 orang lagi kan. So masa tu dia tengok Sam dengan Syamil ni tengah tidur lagi, sedap lagi tidur. Dah tu dia pun kejutkan lah kawan-kawan dia tadi, dan dia suruh pergi mandi, pergi siap-siap semayang semua kan. Dan lepas dah settle semua, kita dah boleh start balik dah kerja kita, macam itu kan. Katanya time tu Sam yang masuk ke bilik air untuk mandi dulu, dan dia pula pergi ambil telefon. Lepas tu double check lah sama ada report baru ke tak yang masuk. Dah tengok telefon tadi, terkejut dia sebab banyak gila report yang masuk pada petang tu. Rupa-rupanya ada dalam 11 report tau, masuk dalam pukul 5 ke pukul 6 petang tu. Kan time tu dia orang semua sedap rehat kan, sedap tidur kan. So time tu dia mula gesa kawan-kawan dia lah, cepat-cepat sikit, kita ada banyak kerja ni. Kalau nak balik awal, pergi siap-siap cepat macam tu. Jadi bila Sam dah siap mandi tadi, Syamil terus bangun, lepas tu bergegas pergi mandi pula. Katanya time tu dia orang siap-siap semua, lepas isyak terus dia orang pergi buat kerja. Dah pergi ke satu tempat, lepas tu dah settle kat sana, pergi ke sini pula, dah settle kat sini, pergi ke sana pula kan. Lepas tu dia tengok jam, dah pukul 12 malam. Dan sebenarnya time tu dia masih lagi ada 4 report, 4 tempat lagi belum dia pergi. Time tu diorang semua memang dah marah-marah dah sebab terpaksa bekerja lebih masa kan. Dan katanya macam biasa, si Sam ni dia akan aturkan setiap tempat yang sepatutnya diorang pergi. Maksudnya yang mana yang lebih dekat dulu, lepas tu report yang mana yang berdekatan dengan last tempat diorang pergi, kat situlah yang diorang akan pergi nanti, macam tu lah. Supaya macam menyenangkan kerja lah kan. Tak adalah pergi ke sana, lepas tu sekali nak kena balik sini balik, macam tu. Dah daripada satu ke satu tempat, semua yang diorang dah pergi, dah siapkan dah. So daripada 11 report yang ada tadi, diorang dah siapkan 10 report. So ada satu lagi tempat yang dia belum pergi. Dan katanya tempat ni sebenarnya dekat je dengan store diorang. Tempat ni adalah sebuah kampung yang ada dekat belakang diorang punya store. So memang kampung tu dekat sangat lah dengan store diorang. That's why lah dia putuskan untuk pergi ke sana yang last kali, supaya senang lah kan nak balik store nanti kan. So time tu jamnya dah pukul 2 pagi. Diorang semuanya macam dah letih, dah mengantuk. Esok tu nak kena bangun pagi lagi, pukul 8 pagi dah masuk kerja kan. Bila dah sampai dekat kampung tu, diorang macam terkejut sangat sebab diorang tengok ada satu tiang elektrik yang ada bersebelahan dengan kubur. So macam si Amirul macam terfikir dah kan, ish, kalau ikutkan hati aku ni dah tak nak buat dah ni. Dah lah pukul 2 pagi, nak kena baiki lampu jalan tepi kubur lagi. Tapi dia fikir kalau tak buat sekarang, nanti takutnya akan ada aduan lagi. Aduan benda yang sama tau. Nanti orang atasan dia daripada TMB ke semua akan push juga dia orang untuk buat benda tu. So katanya Sam macam biasa, dia akan park lori yang dia bawa tu dekat dengan tiang elektrik. Sam tadi pun parking lah lori tu bersebelahan dengan tiang lampu elektrik yang rosak tu kan. Maksudnya bersebelahan dengan kubur lah. Dah time tu dia pun naiklah ke atas untuk baiki lampu tu kan. Dan si Syamil tadi pun macam membuntuti dia lah, follow kat belakang untuk pergi tolong lah kan. Lepas tu dia tengok je Syamil ikut, dia pun cakap lah, dah kau tak payahlah ikut aku naik atas, biar aku settlekan sendiri, aku nak cepat-cepat ni nak balik kan. Syamil yang dengar Amirul cakap macam tu tadi, dia pun cakap okey lah. Bila dia masuk je ke dalam tong dekat atas lori tu, katanya dekat situ memang gelap gelita, tak nampak apa. So dia hanya dibekalkan dengan satu headlamp je, lampu yang dipakai atas kepala tu kan. Tapi time tu katanya dia macam beranikan diri juga untuk cepat-cepat siapkan kerja dia. Yelah, kalau dia tak buat malam tu, takutnya nanti akan dapat makian pula daripada majikan dia ni. Jadi katanya untuk dia pergi baiki satu-satu tiang lampu tu, dia ada prosedur dia dah. Jadi lepas dia masuk ke dalam tong tadi, dia terus kawal skylift tu untuk pergi ke puncak tiang supaya dia boleh baiki lampu tu kan.
So sebelum dia baiki lampu tu, dia akan ambil gambar dulu, gambar yang semasa rosak macam tu lah kan. Lepas tu dah dibaiki, dia akan ambil sekali lagi gambar yang keadaan selepas dibaiki. So lepas dah settle semua, dia pun turun lah, dia kawal skylift tu, lepas tu turun letak dekat kepala lori katanya. Dan dia pun keluarlah daripada box tadi kan. Dah keluar daripada box tadi, dia tengok kawan dia, si Sam dan juga Syamil tu tengah hisap rokok, tengah borak-borak macam tu. So dia pun buatlah step terakhir dia, iaitu ambil gambar nombor tiang. Jadi masa dia nak ke arah tiang elektrik untuk ambil gambar nombor tiang tu kan, dia lalu dekat belakang lori tau. Dan time tu dia ada tercium satu bau yang sangat wangi. Tapi macam terdetik lah dalam hati dia, ish, bau apa pula ni kan. So dia macam tak sedar hati, dia pun panggil lah kawan-kawan dia tu kan, panggil Sam dengan Syamil tu, jom balik, dah settle dah semua ni, aku nak bagi gambar tiang macam ni tu kan. So dia pun pergilah ke arah tiang tadi. Belum je dia nak pergi tangkap gambar nombor tiang tu, sekali dia punya headlamp yang atas kepala ni termati. Dan time tu dia pun pergilah dekat lori balik, cari balik kokoklah ada headlamp ke apa-apa lamp ke yang boleh diguna pakai untuk dia ambil gambar time tu. Tapi tak jumpa juga, tak ada juga. Lepas tu dia buat keputusan, lantaklah, gambar ni cantik ke tak cantik ke, jadi ke tak jadi ke, ambil aja. Badan aku ni dah lah penat, dah bekerja satu hari ni kan, aku nak balik rehat ni. Macam itulah dia punya fikiran. Sam dengan Syamil tadi pun sampai dekat lori dah. Dan sebenarnya dia orang ada jauh sikit daripada lori tu, tengah borak-borak sopok kat sana kan. Lepas tu dah dipanggil tadi, dia pun jalan-jalan pergi ke arah lori tu. Dah dia tengok si Amirul tadi macam terpinga-pinga macam tu lah kot, nak ambil gambar tak dapat kan. So si Syamil ni pun dia tegur, cakap, alah buka je lah flash telefon kau tu, lepas tu ambil gambar, nampak juga kan. Lepas tu dia pun macam, betul lah, lupa pula ada flash. So dia pun buka lah flash tadi, flash telefon tadi. Lepas tu dia pun ambil lah gambar, kacak macam tu kan. Dan time flash tu terbuka, masa ditekan tu kan nak ambil gambar tu, flash tu macam itu kan terbuka. Memang terkejut sangat dia sebab dia ternampak lebih kurang dalam 10 meter je daripada tempat dia duduk tu, dia nampak ada pocica, ada sesuatu yang berbungkus dengan kain putih. Dah terkejut dengan apa yang diorang nampak tadi, terus diorang bergegas naik ke dalam lori. Lepas tu pecut laju keluar daripada kampung tu. Katanya memang jelas sangat dia nampak sosok tu berdiri, tapi nasib baik juga sebab sosok tu dia pandang ke arah lain, dia tak pandang ke arah diorang. Katanya time tu memang diorang semua cuak, dengan Sam pun bawa lori tu memang laju lah. Dan Syamil ni pula dia cakap macam ni, patutlah aku bau macam ada wangi masam-masam macam tu, rupa-rupanya dia nak tunjukkan diri. Dah tu Sam pula cakap, doa-doa lah supaya dia tu tak ikut diorang balik, sebab si Sam ni dia ada anak kecil, so tak nak lah kalau follow sampai balik rumah kan. Jadi lepas 5 ke 7 minit macam tu, diorang dah sampai dekat store diorang dah. Diorang terus keluar daripada lori tu, bergegas ke tempat punch card untuk punch card balik. Dah tu dia tengok Syamil tadi dah start dah motor dia, lepas tu dia terus berlalu balik rumah kan. Dan dia dengan Sam pula, diorang panaskan enjin kereta dulu, tunggu dulu 2-3 minit macam tu, lepas tu baru diorang tolak balik. Time tu macam dia tegur lah, bukan dia tegur, dia cakap lah dengan Sam ni, cakap insyaAllah tak ada apalah, benda tu ada kat situ, habis kat situ je lah, takkan ikutlah kita balik macam tu kan. So si Sam ni pun macam agak yakin lah dengan kata-kata tu. Lepas tu dia pun bertolak balik. Time atas kereta tu dia suka buka radio, lepas tu dengar radio sambil-sambil nyanyi. Katanya ialah sebab dia punya jarak tu pun dalam 45 minit kan, memang jauh. Jadi untuk habiskan waktu, untuk hilang rasa boring tu naik kereta seorang-seorang, itulah aktiviti yang selalu dia buat. Jadi dalam masa perjalanan tu dia dah keluar daripada daerah Baling dan dia ada dekat Kuala Ketil. Katanya dekat Kuala Ketil ni akan ada satu bukit yang digelar sebagai Balik Angin, dan dia cakap kat situ memang banyak sangat, popular sangat dengan benda-benda yang seram. Jadi walaupun jalan tu memang sangat famous dengan benda-benda yang mistik, yang misteri, yang seram, tapi dia selalu guna jalan tu sebab katanya jalan tu macam dekat lah sikit nak balik ke rumah dia kan. Tambah lagi malam tu dia dah penat, memang dah tak terfikir dah jalan tu seram ke tak seram ke. Dia punya fikiran nak cepat-cepat sampai rumah, nak rehat.
Dan dalam dia macam leka bawa kereta tu, sekali dia ada ternampak seekor anjing color coklat ada dekat sebelah jalan sana, bertentangan lah, jalan yang bertentangan, dan ada dekat tepi jalan. So time tu walaupun ada dekat tepi jalan sana, tapi dia tetap juga perlahankan kenderaan dia, sebab dia takutlah nanti kalau laju kan anjing tu terkejut ke apa, lepas tu lintas dah kiok nanti. Lepas dia daripada tempat anjing tadi, lepas tu dia pun tekan minyak lah kan, nak bawa laju lagi lah, nak cepat sampai kat rumah. Tapi time tu juga sebenarnya dia ada terbau satu bau yang wangi masam-masam macam tu, dan dia pasti itu adalah bau yang sama yang dia bau dekat kubur tadi masa dia tengah baiki lampu tu. Dah tercium wangian yang tak berapa nak wangi macam itu, dia pun macam mulalah terfikir, macam bau tadi kan. Lepas tu habislah berdiri bulu-bulu roma ni. Time tu juga sebenarnya dia rasa macam tak sedap hati sangat. Dah tu dia alihkan dulu cermin pandang belakangnya tu, sebab dia tak nak nanti dia ternampak benda-benda ataupun apa-apa je lah yang ada duduk dekat bahagian belakang kan. Macam bahayalah juga kalau dia ternampak lepas tu terkejut, apa yang jadi kan, sebab dia kan tengah drive. So time tu juga sebenarnya dia fikirlah, dia tak nak bawa balik benda-benda yang bukan macam tu kat rumah. Sebab katanya dekat rumah tu ada adik dia yang perempuan, dan adik dia ni pernah terkena rasuk macam tu. So kiranya adik dia ni antara orang yang lemah semangat lah. Jadi dia tak nak lah kalau dia terbawa balik nanti, kesianlah adik dia kan. Jadi masa tu dia pun macam beranikan diri untuk bercakap dengan benda tu yang ada dalam kereta tu. So dia pun tutup aircon. Dah tutup aircon tadi, dia buka semua keempat-empat cermin. Dah buka cermin tadi, dia pun perlahankan kereta. Lepas tu dia mula cakap macam ni, aku tahu hang daripada kubur, aku minta maaf kalau aku ada ganggu hang. Aku tak ada niat pun nak mengganggu, aku cuma jalankan kerja aku macam hari-hari biasa je. Aku minta hang faham aku. Hang jangan ikut aku, cukup sampai tang ni je aku bawa hang. Hang turun je daripada kereta aku. Cermin keempat aku dah buka. Dah tu dia pun baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, baca 3 kul macam tu lah. Dan juga baca ayat-ayat apa yang patut yang untuk melindungi diri dia. Jadi katanya daripada bukit tadi lebih kurang 10 km akan ada satu stesen minyak. So dia plan untuk berhenti dekat stesen minyak situ dulu untuk tenangkan fikiran, untuk tenangkan hati dia. Sebab dalam fikiran dia time tu, dia cuma terbayang wajah yang dia nampak, sosok yang dia nampak dekat kuburan tadi. Okey, sampai je dekat stesen minyak tadi, dia macam mula muskil. Benda ni dah keluar ke belum? Macam dalam keretanya tu kuat lagi bau wangi-wangi masam tadi. So time tu dia pun perlahan-lahan turun daripada kereta dia. Dia buka luas-luas pintu bahagian driver tu. Lepas tu dia nak intai lah apa yang ada dekat bahagian belakang tu kan. Tapi sebab dia punya kereta ni memang tinted hitam sangat, jadi katanya dia tak nampak pun apa-apa. So terpaksalah dia buka juga pintu bahagian belakang tu. Dan lepas dia buka je pintu bahagian belakang, memang dia terkejut sangat sebab dia nampak sosok yang sama ada terbaring dekat bahagian tempat duduk penumpang tu. Katanya dia nampak ada satu bungkusan putih yang sangat besar, dan dia punya perkiraan tu benda tu lebih kurang beratnya dalam 60 ke 70 kilo macam tu. Dan yang paling creepy-nya, kepala benda tu menghadap ke arah dia, macam menatap dia tau. Katanya muka benda tu hangus rentung, hitam semuanya, tapi badannya ni masih lagi macam berisi sikit. Dah sebab dia macam terkejut, tersentak tadi, dia macam ke belakang sikit. Kiranya macam menjauhkan diri daripada kereta tu lah. Tapi time tu dia tetap juga kuatkan semangat. Dia pergi betul-betul depan pintu belakang yang dia dah buka tu. Lepas tu dia azan kuat-kuat dekat situ. Dan dekat situ sebenarnya ada benda lah tu lah yang tengah baring kan. Dan dia azan tu sebenarnya dia tutup mata rapat-rapat, dia tak nak tengok apa-apa. Dia cuma azan supaya benda tu lari je. Dah siap azan tadi, dia pun beranikan diri untuk buka mata sikit-sikit untuk intai dan tengok benda tu ada lagi ke tak kat situ. Bila dia buka mata, dia tengok memang benda tu dah tak ada, dah hilang dah. So dia pun cepat-cepat tutup pintu kereta tu dengan kuat dan masuk ke dalam kereta, terus pecut balik ke rumah dia.
Katanya lepas sampai je depan rumah tu, dia tak terus masuk. Dia duduk je dekat luar rumah tu sekejap, sebab time dia sampai tu pun dalam pukul 5 pagi dah. Dah tu dia pergi basuh-basuh kaki dan bacalah ayat-ayat pelindung, baca-baca doa supaya tak ada benda yang masuk ke dalam rumah dia. Dah masuk ke dalam rumah tadi, dia terus pergi mandi, siap-siap untuk tidur. Katanya lepas daripada peristiwa tu, diorang semua, kawan-kawan dia satu geng tadi kan, memang semuanya serik sangat kalau nak pergi baiki lampu jalan yang ada berdekatan dengan kubur. So katanya memang macam-macam lah alasan yang diorang akan bagi. Katanya lepas kejadian tu, berminggu-minggu jugalah dia macam takut dengan bayang-bayang dia sendiri. Maksudnya dia selalu terbayangkan benda tu, dan kalau dia bersendirian je, mesti dia akan terfikirkan benda tu, lepas tu takut sendiri macam tu. So benda ni, peristiwa ni, apa yang dia alami, dia tak pernah kongsikan dengan kawan-kawan dia, dengan family dia. Katanya biarlah dia seorang je yang alami benda tu dan rasa benda yang macam itu. Dan katanya sekarang ni dia dah setahun dah berhenti daripada kerja tu, daripada kerja kontraktor TNB. Mungkin dia dapat kerja yang lebih elok lah sekarang ni kan. The end. Okey, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Saya harap korang suka video ni, dan kalau korang suka video seram-seram macam ni lagi, korang bolehlah tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jangan lupa untuk tekan notification bell supaya korang tak ketinggalan video-video saya yang baru. Okey? So, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.